Assalamualaikum dan salam hormat. Seperti biasa, petang ini kita akan ada program cerita di sebalik berita. Tapi sebelum kita ingin pergi bersama rakan setugas saya, dua orang di Johor untuk menyentuh berkenaan dengan perkembangan kempen di Johor, PRN Johor, saya ingin menyentuh dulu tentang perkembangan banjir kilat di ibu kota kerana sebelum saya sampai ke pejabat sebentar tadi, hujan lebat berterusan daripada sejak pukul 2 petang tadi kalau boleh saya ceritakan semula. Dan kalau kita melihat semula kepada perkembangan di info banjir, laman web info banjir, memang di beberapa negeri telah mencatatkan hujan lebat yang berterusan. Kalau boleh di paparan skrin ini, kalau anda lihat di negeri Johor sahaja, paras air melebihi tahap bahaya kalau kita lihat di parit keliling di Kampung Pasir Johor Bahru. Tapi kita ingin menyentuh di ibu kota terlebih dahulu kerana kalau kita lihat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di sini Sungai Batu di Sentul Kuala Lumpur mencatatkan hujan berada pada tahap yang sangat lebat. Dan ini adalah perkembangan kemaskini setakat jam 4.30 petang tadi. Dan beberapa kawasan lagi turut mencatatkan hujan lebat seperti di Sungai Bunus di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur, Sungai Kelang di Jambatan Petaling, Sungai Kelang di Kampung Berembang, Sungai Kelang di Lebuh Pasar, Kuala Lumpur, GPS Wilayah Kuala Lumpur dan juga Taman Desa Smart Kuala Lumpur. Ini amaran berwarna merah, itu menandakan hujan berada pada tahap yang sangat lebat. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini, berwarna oranye adalah menandakan bahawa tahap lebat yang mencatatkan di kawasan di Air Panas, Ladang Edinburgh, Lebah Keramat dan juga Taman Ehsan. Dan kalau kita lihat di portal jalannow.com, kalau boleh saya paparkan di skrin ini juga, beberapa kawasan mencatatkan, kalau kita dapat lihat berlakunya kesesakan jalan raya di kawasan jalan raya berdekatan dengan Dataran Merdeka, Jalan Sultan Ismail, Jalan Raja Laut, Jalan Kinabalu, Jalan Kuching dan juga Jalan Raja Laut. Ini adalah update terkini setakat jam 4.44 petang tadi. Dan ini pastinya akan menjadikan kesesakan di ibu kota. Lebih-lebih lagi hari ini hari Isnin, orang ramai sudah pulang kembali ke pejabat. Dan ditambah pula dengan cuaca yang tidak menentu hari ini. Dan sebelum ini juga Met Malaysia juga ada memberi amaran bahawa akan berlakunya hujan lebat berterusan. Kalau boleh saya kongsikan juga dari Twitter Met Malaysia sendiri, amaran ribut petir telah dikeluarkan di beberapa kawasan, contohnya di Selangor dan juga di Kuala Lumpur. Setakat jam 2 jam sebelum ini, Met Malaysia ada menyebut bahawa amaran ini akan dikeluarkan sehingga jam 7 petang. Pastinya kita boleh menjangkakan hujan lebat ini akan berterusan setakat jam 7 petang saja lagi. Dan petang ini juga kami akan membawakan perkembangan terkini, dan kerana ada wartawan kami yang akan keluar ke membuat tinjauan di kawasan ibu kota bagi mendapatkan perkembangan terkini berkenaan dengan situasi banjir, kerana kita pastinya tidak ingin lagi berlakunya situasi banjir yang teruk seperti yang berlaku pada Disember tahun lepas. Dan diharapkan semuanya boleh berjalan dengan lancar urusan kita pada hari ini. Dan itu adalah perkembangan berkenaan dengan banjir kilat di ibu kota. Dan petang ini juga saya pastinya ingin bawakan cerita di sebalik berita yang mana saya akan memfokuskan kepada pilihan raya negeri Johor. Kerana berbaki 5 hari saja lagi sebelum rakyat Johor bakal keluar mengundi dan memilih calon pemimpin mereka. Dan semua parti sudah mengeluarkan manifesto masing-masing dan kini terserah kepada pengundi saja untuk memilih dan menilai parti manakah yang benar-benar mampu menambat hati mereka. Dan esok merupakan hari pengundian awal bagi seramai 22,531 pengundi terdiri daripada anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan, yang mana ia akan dijalankan di 63 pusat mengundi membabitkan 83 saluran yang disediakan di premis PDRM dan ATM seperti di Dewan Ibu Pejabat IPK Johor, Dewan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD, Kem Pasukan Gerakan PGA dan juga Kem Tentera. Jadi petang ini kita ingin bersama dengan rakan setugas saya Hasimi Muhammad yang kalau kita lihat hampir setiap hari keluar melakukan tinjauan dan membawa laporan untuk penonton Astro Awani. Dan petang ini saya nak ajak bersembang dengan Hasimi. Mungkin Hasimi sudah berkampung beberapa hari di Johor dan hari ini sudah memasuki minggu kedua berkempen. Jadi Hasimi, bagaimana agaknya kehangatan PRN Johor itu sendiri Hasimi sekarang? Baik, terima kasih Faris di studio. Kalau ikutkan keadaan kehangatan, kita telah memasuki fasa kedua dan masih beberapa hari saja lagi pada 12 Mac. Dan kita melihat kepada kehangatan untuk calon-calon dan juga parti-parti yang bertanding untuk PRN Johor ini, kita boleh simpulkan sudah pun semakin meningkatkan tentera-tentera mereka untuk turun pada mendekati seramai mungkin pengundi
dan juga rakyat Johor ini untuk memenangi hati khususnya menjelang pada 12 Mac ini, dan juga pastinya adalah esok akan dibuka gelanggang PRN Johor ini dengan proses undi awal, mana telah pun dimaklumkan oleh Faris lebih 22,000 pengundi awal daripada PDRM dan juga anggota tentera Malaysia dan juga pasangan akan keluar menjalankan tanggungjawab mereka pabrikan 63 pusat mengundi, yang mana operasi ataupun proses undi awal ini akan mula dibuka pada 8 pagi, yang mana ada beberapa pusat mengundi daripada 63 pusat mengundi itu dianggarkan sekitar 30 pusat mengundi akan beroperasi sehingga 12 tengah hari dan selebihnya akan ditutup pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Itu secara kasar yang kita boleh bawakan untuk esok, yang mana kita juga akan buat liputan di beberapa pusat mengundi awal khususnya melibatkan IPD dan juga kamp-kamp tentera untuk melihat kepada proses demokrasi dan juga bagaimana peratusan di keluar mengundi. Dan sebaik saja proses undi awal ini selesai, Faris, kita boleh maklumkan juga bahawa peti undi akan disimpan di lock-up balai polis sebelum kertas undi ini akan dikira pada hari Sabtu kebiasaannya, dijangkakan pada 12 Mac ini sekitar 4 petang baru proses kemudian kertas undi itu akan dikira. Jadi berbalik kepada juga kehangatan itu, kita melihat setakat ini jadual-jadual daripada pihak parti, daripada calon begitu sibuk sekali. Namun untuk hari Isnin ini kita boleh katakan kerana mungkin juga di Kuala Lumpur ketika ini sibuk dengan persidangan Dewan Rakyat, Parlimen dan sebagainya, kemungkinan besar pemimpin-pemimpin politik atau pemimpin-pemimpin kanan politik tidak turun kebanyakannya untuk ke Johor ini untuk membantu kempen. Namun kita faham bahawa jentera-jentera parti bersama dengan calon-calon telah pun aktif, telah pun masuk mendekati pengundi wakabak sehinggalah pada ceramah pada waktu malam. Kita faham bahawa SOP telah pun dilonggarkan sedikit, khususnya kepada ceramah dari 10 malam dilanjutkan pada 12 tengah malam. Jadi perkara-perkara ini telah pun digunakan sebaik mungkin oleh calon juga parti untuk menguar-uarkan khusus melibatkan manifesto mereka. Kerana hari ini terpilih juga Parti Muda mengumumkan manifesto atau tawaran mereka kepada pengundi di Johor ini, Faris. Dan Hasimi, kalau kita layari laman web astroawni.com, kita buka laporan yang telah disediakan oleh Hasimi, ada yang menyentuh isu rakyat dan juga banyak isu parti politik dan sebagainya. Dan berbanding sebelum ini, kalau Hasimi pastinya pernah cover PRN Sarawak sebelum ini, bagaimana Hasimi melihat isu rakyat di Johor? Pastinya beza dengan Sarawak dan di Johor. Bagaimana Hasimi melihat isu rakyat di Johor itu sendiri dan bagaimana agaknya parti-parti politik itu mampu memberi jaminan bahawa mereka mampu mengubah ke arah yang lebih baik selepas ini, Hasimi? Faris, kalau ikutkan perbezaan isu rakyat ataupun isu yang dibawakan di Sarawak ketika PRN Sarawak dan juga di PRN Johor, tapi kita berumuskan kebanyakan kalau pilihan raya negeri, isu-isunya berkisar kepada isu tempatan ataupun isu penduduk setempat lah. Berbeza dengan PRN Sarawak, kita lihat kepada demografinya lebih besar, budayanya, parti politiknya juga berbeza dengan sedikit berbanding dengan Semenanjung. Jadi itu kita letak tepi. Jadi kalau dari politiknya kita sangat berbeza sedikit dengan Sarawak, tapi kalau isu-isunya masih lagi berkisar dengan isu-isu yang dekat dengan masyarakat, isu-isu yang sama kebanyakannya berlaku di Melaka juga, berlaku di Sarawak, berlaku juga di Johor, isu berkaitan dengan pengangguran, isu sosio-ekonomi, isu juga keperluan asas dan sebagainya. Ini antara isu-isu yang selalu disuarakan dalam kalangan masyarakat ataupun pengundi untuk ditambah baik ataupun mungkin yang tiada untuk diadakan khususnya untuk tumpuan ataupun perhatian daripada wakil-wakil rakyat yang akan diberikan mandat pada 12 Mac ini. Daripada isu berkaitan dengan pengangguran, isu juga berkaitan dengan pasar hidup, antara isu-isu lain yang turut mainkan adalah berkaitan dengan suara-suara beliau, khususnya ketika ini kita melihat pada pelibatan pengundi muda yang berusia 18 hingga 20 tahun bagi PRN Johor buat pertama kali. Ini juga antara isu-isu yang sering difokuskan khususnya dalam kalangan calon-calon, bagaimana untuk melibatkan pengundi-pengundi ini yang berusia 18 hingga 20 tahun
pada PRN Johor ini, dan manifesto yang kebanyakannya telah pun dibentangkan ataupun diumumkan oleh parti-parti politik juga turut melibatkan golongan-golongan ini untuk menarik mereka menzahirkan ataupun turun undi pada 12 Mac ini. Dan banyak lagi isu-isu yang kita akan bawakan sepanjang tempoh hingga 12 Mac ini, Faris.